Pasien Mas minta Perdana Menteri menyatakan apakah model yang digunakan dalam pembentukan konsep membangun Malaysia Madani dan setakat manakah ia diaplikasikan secara rasmi dalam sistem pentadbiran kerajaan dan dalam pelaksanaan dasar-dasar semasa kerajaan. Terima kasih. Syarikat Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasien Mas membangkitkan soalan ini. Saya rasa forum ini lebih baik untuk memberikan penjelasan dan tidak menghukum dan penafsiran yang luar daripada konteks kefahaman kita tentang mujtama' madani ini. Latar belakang dia ialah penggunaan istilah. Kalau kita guna civil society itu, dia terbatas. Dia tidak ada soal akidah, soal nilai, soal akhlak. Seperti mana istilah madani. Tentu dikaitkan juga perjanjian Madinah. Tapi dalam memilih istilah ini sebenarnya saya rujuk juga kepada pendapat Syekh Taha Jabir Al-Alwani pada ketika itu, marhum. Dan dia mengingatkan saya istilah mujtama' madani ini pernah digunakan oleh Syekh Muhammad Shaltut dengan penjelasan bahawa ada dasar din di situ dan kemudian yang merentas semua sama ada kita bicara soal kemampanan pembangunan ekonomi atau digitalization atau keadilan sosial, itu semua mesti diteraskan kepada soal nilai dan akhlak. Tapi dalam konteks negara, tentunya soal pertumbuhan ekonomi yang mampan. Dan mampan di sini tidak hanya dari sudut pengawalan inflasi dan pelaburan asing dan pertumbuhan negara. Mampan di sini termasuklah keseimbangan yang dalam keseimbangan umatan wasata itu supaya soal kebajikan rakyat tidak ada fasad yang menyebabkan kerosakan bumi. Kemudian dalam soal dibangkit soal ihsan, soal amanah, saya rasa ciri-ciri dan nilai yang kuat berteraskan dalam fahaman Islam dan yang boleh juga merangkul seluruh kekuatan semua kaum di negara kita. Jadi yang lain itu memang saya dah cerakingkan dalam buku Madani dan saya harap dapat dibaca secara terbuka dan kalau ada teguran untuk perbaiki, saya sedia untuk membuat apa-apa pembetulan asalkan ia boleh membantu membangunkan negara tercinta. Terima kasih. Pasien Mas. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Tambun di atas jawapan tadi. Cuma apa yang saya nak soalkan di sinilah bukan dari sudut istilahnya tetapi dari sudut pelaksanaannya. Yang Berhormat Tambun 25 tahun lepas hujung tahun 98 dan 99 saya di antara anak-anak muda yang berada di mahkamah menunggu Yang Berhormat Tambun dibawa ke mahkamah setiap hari untuk dibicarakan. Sudah tentu harapan pada masa itu ialah untuk melihat agenda reformasi dan islah diangkat suatu hari nanti. Cuma persoalan di sini, saya mohon maaf kepada Yang Berhormat Bagan Datuk, tidak ada personal, cuma persoalan saya, apakah melantik anggota pentadbiran di peringkat tertinggi daripada kalangan yang didakwa kes pecah amanah tidak menjejaskan agenda madani yang diwar-warkan? Jika dikatakan bahawa untuk mengukuhkan kerajaan, tidakkah kita diberitahu bahawa kerajaan yang dibentuk ini ialah titah tuanku dan tidak mungkin akan berlaku penarikan dari kerajaan kerana ia titah tuanku, tidak perlu diikat dengan sebarang jawatan. Jika dikatakan tidak ada campur tangan politik nanti, namun tidakkah secara logik pelantikan ini akan mempengaruhi keputusan atau bicaraan di mahkamah? Terima kasih, saya benar-benar untuk minta pencerahan Yang Berhormat Tambun. Terima kasih. Pertama, tindakan tidak boleh diambil berdasarkan pendakwaan sebelum penghakiman. Ini pernah disebut oleh YB Marang dalam kenyataan cakap tegas pada ketika itu. Keduanya hari ini umpamanya ada ahli yang berhormat yang didakwa. Apakah perlu dia letak jawatan semua kedudukan dalam parti? Tentunya jawapannya belum dan tidak. Jadi begitu juga pendirian saya dalam kes ini. Apa yang saya lakukan ialah memaklum kepada Peguam Negara, kepada Ketua Hakim Negara, bahawa negara ini mesti tegak atas prinsip negara hukum. Saya tidak mahu menghukum sebelum mahkamah.
proses mahkamah yang telus dan bebas. Tapi sekarang saya nak sebut di sini sejak TPM Bagan Datuk menjadi Timbalan Perdana Menteri, semua kerja-kerja dan amalan itu patuh kepada prinsip dan dasar kerajaan. Ada satu kes yang dibawa kepada beliau di bawah syarikat-syarikat GLC yang di bawah beliau yang mengusulkan beberapa tender, beberapa tindakan segera tanpa tender. Beliau telah menulis patuh kepada arahan Perdana Menteri Jemaah Menteri, semua mesti mengikut proses tender. Beliau ini kali pertama saya sebut, saya tidak maklum kepada beliau. Jadi saya beri jaminan kepada Yang Berhormat, saya tidak ada hasrat ganggu proses ini. Cuma persepsi mungkin tepat yang disebut oleh saudara Yang Berhormat Pasir Mas. Saya hanya bagi jaminan ia tidak menjejaskan prinsip dan dasar termasuk madani yang saya tetapkan. Kalau saya nampak keras dalam soal rasuah, penyelewengan, pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti, ini saya tidak mahu meminta maaf. Tidak ada hubungan personal walaupun saya tahu saya dikutuk oleh sebahagian kononnya mencari salah. Arahan saya kepada mereka termasuk pagi tadi mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti termasuk dari parti keadilan sendiri. Saya tidak boleh menjamin parti saya ini 100% bersih seperti mana orang belah sana kadang bicara kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi marilah kita betulkan kerana bagi saya madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak bawa, nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang sudah menjadi amalan. Saya sebut masalah sistemik, ada orang kata ini mengecam negara di luar Malaysia di luar negara. Ini kenyataan. Sama ada kita sebut di Jakarta atau Bangkok, saya akan sebut. Mengapa saya nak beritahu di Jakarta atau Malaysia ini negara yang 100% bersih? Dia nampak sangat saya penipu. Saya beritahu apa yang sebenarnya. Kita sedang bergelut melakukan islah kerana ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Muhtar. Silakan. Hitam. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa konsep Malaysia Madani ini merupakan satu konsep terbaru di bawah pimpinan Yang Berhormat. Kita perhatikan beberapa Perdana Menteri termasuk dulu kita ada satu Malaysia, Prihatin, kemudian kita ada keluarga Malaysia dan kini Madani. Persoalan saya, Yang Amat Berhormat, kita tahu kesemua ini menjurus kepada nilai-nilai sejagat, universal value ke arah membentuk satu masyarakat yang lebih bertamadun, progresif dan dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. Bagaimana konsep ini dapat diterap supaya dihayati sepenuhnya oleh mereka yang berada di bangku sekolah, di sekolah menengah dan juga universiti kerana ini merupakan satu kekhawatiran dan bagaimana konsep ini dapat kita menyemarakkan lagi semangat kita ke arah merealisasikan apa yang diidam-idamkan. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Muhammad Hitam. Memang betul saya sebagai seorang Muslim tentu akan meluncurkan idea berdasarkan kefahaman saya tentang Islam dan keperluan kita mengangkat dan menghayatinya. Tapi saya juga faham dalam konteks negara Malaysia, konsep-konsep itu mesti dapat merangkul semua kekuatan. Jadi kalau saya sebut umpamanya adil, saya tidak sebut adil kepada orang Islam, adil kepada semua. Kerana itu faham saya, tanggungjawab kenegaraan yang diberi contoh oleh pembesar-pembesar, para sahabat dan juga pejuang-pejuang dan pemimpin seperti Umar bin Aziz, itu menunjukkan contoh yang sangat baik. Baru-baru ini saya sengaja kupas Muniyatul Musalli, satu kitab lama mengenai salat, tapi bab akhirnya bab keadilan atau Tatmim Al-Faidah oleh Syekh Daud Abdullah Fatani. Itu bagi contoh di Fatani untuk Kepulauan Melayu. Contoh keadilan itu di zaman Khalifah Makmum termasuk pada orang Yahudi.
yang telah dizalimi. Jadi itu contoh kita, apalagi di Malaysia di mana jumlah bukan Islam itu ramai. Jadi saya kata rahmat, kebaikan, ihsan. Itu rahmat mesti rahmatan lil alamin. Bukan umpamanya bantu. Sebab tu saya sebut umpamanya sekolah-sekolah daif. Sekolah daif semuanya. Majoriti memanglah sekolah kebangsaan. Tapi sekolah-sekolah Tamil itu dalam jumlah yang saya semak semalam itu cecah ratusan. Ya. Jadi maknanya tindakan kita itu bila kita kata sekolah daif semua. Ini bagi saya baru universal values yang benar. Begitu juga kalau saya katakan kemiskinan tegar. Kita nak ambil tindakan tegas dalam, bukan jadi slogan saja, jadi kemiskinan tegar. Saya tak kata kemiskinan tegar sama ada dia Dayak ke, dia Iban ke, dia Melayu ke, dia Cina ke, dia di Kelantan ke, atau di Tambun ke. Kalau kemiskinan tegar, kita jalankan, itu baru prinsip ihsan, rahmah, adil, dan amanah yang saya faham, yang saya cuba lontarkan dari konsep falsafah madani ini. Dan saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat dan rakan-rakan kita yang bukan Islam, jangan rasa gementar oleh kerana istilah itu nampak kearaban. Memang istilah Madinah itu dan Madani itu istilah asal Arab. Tetapi takkan saya nak pakai, kalau pakai jadi Inggeris, democratic accountability, dia jadi betul. Kalau sebut Madani, dia jadi tak betul. Dia tak boleh juga. Jadi kita jangan prasangka kerana asalnya itu dari segi konsep Islam. Tapi saya ingin berjaminan di Malaysia dan konsep Madani, dia tetap untuk rakyat Malaysia keseluruhannya dan tetap keadilan bagi semua rakyat di negara kita. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, Kita bergerak kepada soalan Tuan Yang akhir di-Pertua, sekali. Saya point of penjemput. order. 24.3. Bacakan. 24/3. Tuan Yang di-Pertua boleh membenarkan ahli-ahli mengeluarkan tidak lebih daripada 3 pertanyaan tambahan bagi setiap pertanyaan. Sekarang baru 2. Jadi gunalah pertimbangan untuk Tuan Yang di-Pertua bagi lebih soalan tambahan sebab inilah peluang menteri-menteri ada dalam Dewan. Baik. Sebelum ni banyak kosong tak datang. Jadi peluang menteri ada Baik. tu bagi soalan tambahan. Tidak. 3 cukuplah. Saya ada kekurangan masa. InsyaAllah lain kali lah. Untuk itu saya jemput